Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan bahaskan asas utama dalam mendirikan negara Islam melalui daripada penelitian kita dalam sejarah Nabi, baginda Nabi SAW bersama para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Syekh Mutawalli Asy'arawi pernah menyatakan bahawa definisi ataupun maksud hijrah itu terbahagi kepada dua. Yang pertama dari segi fizikalnya, iaitu berpindahnya seseorang daripada sesuatu tempat ke tempat yang lain. Kemudian bahagian yang kedua iaitu dari segi hati, qalbi, iaitu bagaimana seseorang itu daripada mencintai selain daripada Allah kepada mencintai Allah. Perkara ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah. Surah Az-Zariyat ayat ke-50. Maksudnya kembalilah kepada Allah, sama ada dalam keadaan bertaubat ataupun menambah ketaatan. Maka daripada sini perlu kita tahu hijrah qalbi itu merupakan mukadimah kepada hijrah jasadi. Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat menjadikan hijrah daripada Mekah ke Madinah itu adalah satu tuntutan dan komitmen selepas mereka berusaha untuk berhijrah dari segi hati. Melalui kombinasi daripada dua hijrah ini, iaitu hijrah qalbi dan juga hijrah jasadi, maka sebenarnya ianya bertepatan daripada ayat daripada satu ungkapan Nabi SAW, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Dan seorang yang berhijrah itu adalah orang yang berusaha untuk menghindari ataupun berpindah daripada apa yang Allah larang. Jadi daripada sini perlu kita lihat hijrah itu berdasarkan daripada dua objektif, iaitu yang pertama sekali untuk menyampaikan dakwah. Kerana itulah Nabi tidak semata-mata berhijrah tamat di Habsyah, tetapi Nabi cuba untuk mendatangkan, untuk berhijrah di kawasan yang memang berpotensi untuk menjadi satu tempat, satu kawasan tersebarnya dakwah Islamiah, iaitu Madinah. Kemudian objektif yang kedua daripada hijrah iaitu iqamatu daulati islamiyati, iaitu mendirikan negara Islam. Maka di sana memerlukan kepada empat asas utama dalam menjadikan negara Islam itu terrealisasi. Yang pertama adalah al-ardu, ketuanan tanah. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melaksanakan beberapa kesepakatan dan perjanjian bersama ahli Yathrib semata-mata untuk mendapatkan lesen untuk duduk di dalam Madinah. Hal ini juga dibuktikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat ke-25, waradallahu alladhina kafaru bighaizihim lam yanalu ghaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Dan Allah telah menghalau kembali angkatan tentera orang-orang yang kafir itu ke tempat masing-masing dengan keadaan mereka itu geram kerana gagal dan hampa. Mereka tidak mendapat sebarang keuntungan, dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman dari bencana menghadapi peperangan itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Ayat ini telah berlaku dalam perang Khandaq. Allah telah mengiktiraf kedudukan Nabi bersama para sahabat di dalam kota Madinah. Kemudian asas yang kedua iaitu kesepaduan bangsa. Bagaimana Nabi SAW bersama orang beriman menjadi minoriti di Makkah, di mana ketika itu di Makkah tiada kesepaduan antara bangsa. Daripada permasalahan ini telah membantukan segala usaha dalam mencintakan agama Islam, mengajarkan agama Islam, seterusnya mengamalkan agama Islam. Jadi daripada situ kesepaduan bangsa merupakan satu elemen penting dalam mendirikan sebuah negara Islam. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan undang-undang. Dalam melaksanakan undang-undang, ulama telah menetapkan 3 fasa. Yang pertama adalah bagaimana syariat itu, iaitu nas-nas syarak dijadikan satu perbahasan dalam memahami konteks ataupun ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua iaitu tasyri'. Bagaimana ulama-ulama mula menulis, mula membahaskan segala perkara-perkara berkaitan dengan syariat tadi, termasuklah juga perkara-perkara yang berbentuk mutaghayyirat, berbentuk ijtihadiyah. Maka di sini ianya melalui fasa tasyri'. Dan fasa tasyri' ini tidak cukup jika tiada pada fasa yang ketiga, iaitu fasa taknim, iaitu mengundang-undangkan syariat. Dalam mengundang-undangkan syariat, bahasa-bahasa dalam nas syarak tidak lagi dibahaskan melalui perbahasan fiqh atau perbahasan laras bahasa yang menggunakan fiqh itu sendiri, tapi lebih kepada susunan bahasa itu melalui bahasa undang-undang, bahasa yang mudah difahami dari segi penggubalan dalam perlembagaan sesuatu negara. Maka daripada sini termasuklah juga pada asas yang keempat, menjadikan nas syarak sebagai kata putus dalam melaksanakan sesuatu tindakan. Daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maksudnya, maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka pula tidak berasa hati mereka sesuatu keberatan atas apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Maka itu adalah antara 4 elemen ataupun asas utama dalam mendirikan negara Islam. Persoalannya, adakah Malaysia itu negara Islam? Kesimpulannya, daripada apa yang telah kita bahaskan, Syekh Izzuddin Abdul Salam rahimahullah ta'ala pernah meriwayatkan Anal wilayat min afdali ta'at. Sesungguhnya kekuasaan autoriti itu merupakan satu usaha ketaatan yang terbaik yang perlu dijalankan. Maka daripada sini perlu kita lihat hijrah Nabi SAW bersama para sahabat dan penegakan negara Islam ini bukanlah semata-mata untuk membebaskan diri daripada penindasan yang dibuat oleh kaum musyrikin, namun ianya lebih kepada untuk memartabatkan, untuk memastikan kalimah Allah itu sentiasa berada di atas, sentiasa dimartabatkan oleh masyarakat seluruh dunia. Wallahu a'lam.